Dalam video kali ini, kita nak review dua perlawanan semifinal UCL yang telah pun berjalan. Assalamualaikum dan selamat datang ke Palo Bola Studio. So, hari ni kita nak review dua perlawanan UCL telah pun berjalan. Nampaknya kita semakin menuju ke final. Semifinal pertama sudah pun berjalan dan pasukan Inter Milan telah membuktikan mereka ni pasukan yang lagi bagus daripada pasukan AC Milan. Lagi-lagi Rafael Leao tak main pula, dia pemudah kalahkan pasukan AC Milan dengan jaringan 2-0. Dan game dekat Santiago Bernabeu pula, Real Madrid seri dengan pasukan Manchester City. Dan aku rasa result ni adalah sangat-sangat deserve disebabkan kedua-dua pasukan bermain dengan sangat-sangat bagus. Walaupun ada isu referee sikit lah. Tapi sebelum tu, jom kita review. Kita nak review perlawanan mana dulu? Kita nak review perlawanan Inter dan juga AC Milan dulu. Kalau hampa tengok balik video review UCL yang lepas, aku ada bagi tahu comparison antara pasukan AC Milan dan juga pasukan Inter Milan. Kedua-dua pasukan bermain dengan style of play yang sama, iaitu counter attack. Mereka ni akan serap tekanan dan lancarkan counter attack. Tapi ada satu perbezaan yang besar daripada segi individual play, yang mana aku kata pasukan AC Milan lebih kepada individu dan pasukan Inter Milan lebih kepada team play. Maksudnya pasukan Inter Milan mereka tak perlukan mana-mana play penting untuk jalankan sistem mereka. Tapi pasukan AC Milan, kalau mereka tak ada certain player, mereka ni akan mengalami masalah. Dan benda tu terjadi dalam game ni. Rafael Leao tak dapat main dalam game ni. Dapat nampak attacking pasukan AC Milan memang buntu gila. Tengoklah Inter Milan, mereka pakai player yang dah berusia 37 tahun, Edin Dzeko. Player yang dah berusia 34 tahun, Hendrik Mkhitaryan. Walaupun mereka still ada player-player yang bagus macam Di Marco. Tapi dalam game ni pasukan Inter Milan menunjukkan permainan mereka dengan sangat-sangat bagus. Build up mereka memang cukup cantik daripada bawah. Counter attack dengan sangat-sangat tersusun. Pasukan AC Milan pula, kalau anda tengok mereka ni nak buat counter attack, mereka ni selalu pump bola naik atas je. Tapi selalu kalau ada pemain macam Rafael Leao, bolehlah mereka counter macam tu. Sebab Rafael Leao selain dia ada speed, dia juga boleh hold bola untuk bagi masa dekat teammate-teammate dia yang lain untuk lari naik atas. Tapi bila tak ada Rafael Leao, dapat nampak pasukan AC Milan memang rindu gila kat dia. Satu lagi disebabkan AC Milan poor start lah. Bayanglah 11 minit baru main kena 2 biji gol dah. Gol daripada Dzeko tu memang cukup cantik lah. Satu lagi build up untuk gol Mkhitaryan. Aku rasa first touch daripada Mkhitaryan tu lah yang buatkan gol tu lagi mudah untuk dijanakan. Mkhitaryan dalam game ni memang cukup mantap lah. Macam main dekat Dortmund tu. Bukan macam main kat MU lah. MU pun perform juga. Tapi macam dia prime dekat Dortmund tu dalam game ni. Dzeko dalam game ni banyak terlibat dengan build up tau. Aku dah tengok era-era dia macam Benzema dah. Tenang bila pegang bola dan tak kalut. Dan dia tahu nak buat apa, bila dan juga dekat mana. Dalam game ni pasukan AC Milan buntu lah. Lagi-lagi midfield mereka, disebabkan play-play Inter Milan ni mereka mengamalkan high intensity pressing dekat satu-satu tempat. Maksudnya kalau seorang player pegang bola dekat midfield, mereka akan berkerumun dekat situ, buatkan midfield pasukan AC Milan tak sempat nak passing bola. So pemain-pemain AC Milan selalu kehilangan bola dekat midfield. Dan kalau tengok game ni aku rasa kalau ada Rafael Leao, pasukan AC Milan memang boleh menang. Sebab pasukan Inter Milan, walaupun kita dapat nampak dalam game ni pertahanan mereka, attacking mereka dan juga build up mereka memang nampak sempurna, tapi mereka ada satu titik kelemahan ni. Aku rasa kalau pasukan AC Milan ada Rafael Leao dalam game ni, memang habislah Inter Milan. Apa dia benda tu? Benda tu adalah pasukan Inter Milan, mereka ni selalu pressing dekat satu spot je. Dan mereka ni akan tinggalkan satu space yang besar dekat spot yang lain yang mereka tinggal tu. So benda ni AC Milan dah sedang dah. Tapi mereka just ada seorang player je yang boleh larikan bola dengan cukup bagus, iaitu Brahim Diaz. Dan seorang memang tak cukup lah. Paling kurang kena ada 2 orang. Itulah dapat nampak kalau ada Rafael Leao dan juga Brahim Diaz, mereka ni akan saling berganti untuk ambil advantage daripada kelemahan pasukan lawan. Tapi dalam game ni Rafael Leao tak ada. Dapat nampak pasukan AC Milan memang buntu. Tapi pasukan Inter Milan, mereka ni buktikan yang mereka ni tak memerlukan kualiti individu. Mereka ni memang memerlukan kualiti individu lah, tapi mereka tak memerlukan high class. Mereka ni memang memerlukan high quality individu, tapi mereka tak terlalu bergantung dengan kualiti individu pemain tersebut. Mereka ni lebih bergantung kepada sistem dan juga taktikal permainan tu. Dan dengan kemenangan ni, mereka telah mencatatkan 6 kemenangan berturut-turut, bawa momentum yang cukup baik untuk perlawanan next nanti dekat stadium yang sama. Tapi next perlawanan nanti mereka pula akan jadi tuan rumah. So AC Milan akan ada tugas berat nanti. Tapi segalanya masih lagi tak mustahil, sebab ni bola sepak. Kita tengoklah nanti jadi macam mana. Kita tengok next game pula, Real Madrid lawan dengan pasukan Manchester City. Aku boleh katakan game ni aku boleh kata memang masterpiece lah. Game yang cukup menarik, battle taktikal daripada kedua-dua pasukan, yang mana kalau tengok balik setiap hantaran, setiap sentuhan pemain bola sepak dalam game ni, maksudnya mereka pegang bola bukan saja-saja, mereka ni memang ada tujuan dan mereka tahu mereka nak buat apa. 22 pemain dekat atas padang memang patut dipuji. Permainan yang cukup mantap daripada kedua-dua pasukan. Tapi satu benda yang kacau sikit adalah referee lah. Aku tak tahulah referee dalam game ni level budak tadika ke apa.
Memang teruk jugalah referee dalam game ni. Nak kata berat belah Real pun tak boleh juga. Nak kata berat belah FC pun tak boleh juga. First half dia banyak berat ke belah Real. Second half dia berat ke belah FC pula. Takkanlah dia baik separuh-separuh kot. Han dapat nampak memang jelas mat. First half dia berat belah Real. Memang berat gila belah Real. Carvajal tu berapa kali dah buat kasak tapi tak dapat kad. Hujung-hujung baru dapat satu kad kuning. Kalau main dekat EPL tu jadi macam Casemiro lah, culture shock. Memang banyak kekasaran yang dia buat, aku rasa patut kena kad tapi tak dikenakan kad. Sekarang pula referee banyak bagi belah FC pula. Dan satu keputusan yang kontroversi, iaitu gol De Bruyne tu. Sebelum gol De Bruyne tu, ketika build up, bola tu dah terkeluar dah daripada line. Tapi referee tak tengok VAR, referee terus sahkan gol tu. Yang mana aku rasa tu satu keputusan besar dalam game ni. Tapi kalau tolak tepi referee, permainan kedua-dua tim ni memang cukup bagus. Dalam 30 minit pertama, pasukan Manchester City memang kuasai perlawanan. Dan aku tengok macam Real Madrid nak kalah ke apa kan. Tapi ya, walaupun pasukan Manchester City kuasai perlawanan, banyak percubaan. Kotor berapa kali save pasukan Real Madrid. Tapi pemain Real Madrid ya, mereka tunjukkan level quality mentality yang tinggi tau. Walaupun mereka ni kena press tinggi, mereka ni tak kalut. Seorang pun tak kalut. Semua tenang je kawal bola dekat space sendiri. Sampailah start nampak minit ke 30 kot. Start minit ke 30, play-play Manchester City nampak start mereka dah koyak dah. Sebab apa? Sebab mereka ni still tak dapatkan gol walaupun mereka ni ada banyak chance. Start minit ke 30 lah pasukan Real Madrid nampak pasukan Manchester City kendor ke asakan mereka. Real Madrid pula serang dengan bantuan penyokong-penyokong dekat rumah sendiri. Dan akhirnya pasukan Real Madrid berjaya dapatkan gol pada minit ke 36. Rembatan cukup baik daripada Vinicius Junior. Dan selepas pasukan Real Madrid leading tu, sampailah ke separuh masa pertama tamat, Real Madrid memang control game. Bukan Real Madrid control game, pasukan Manchester City pun masih lagi control game. Tapi pasukan Manchester City mereka pegang bola dalam keadaan mereka ni tak confident. Dan masuk sekarang pasukan Real Madrid still mereka ni kuasai perlawanan. Dan waktu tu aku fikir kan, aku rasa macam Real Madrid kena kill the game ni, kena dapatkan satu lagi gol. Tapi disebabkan kehebatan Ederson juga dalam game ni. Dalam game ni ya, goalkeeper kedua pasukan memang cukup mantap. Ederson 3 save, Courtois 5 save. Dua-dua goalkeeper buat crucial save. So itulah dalam game ni, walaupun attacking pasukan Real Madrid kurang dapat chance, tapi setiap kali dapat chance, mereka ni akan bagi trade yang bahaya dekat Ederson. Rodrigo bagi tahu dia dah study dah permainan pasukan Manchester City. Tapi tengok dia tenggelam juga dalam game ni. Tapi setiap kali dia dapat bola, dia ni bahaya jugalah. Attacking pasukan Real Madrid, lingkar mereka memang cukup bagus. Benzema walaupun agak tenggelam dalam game ni disebabkan kehebatan Ruben Dias untuk jaga dia. Tapi kadang-kadang dia drop ke bawah juga untuk kutip bola untuk lari daripada Ruben Dias. Dan kalau hang tengok balik game ni, pasukan Real Madrid mereka ni mengamalkan one-on-one marking. Hang boleh tengok dengan jelas ha. Toni Kroos memang duk marking De Bruyne, Rudiger memang duk rapat peluk terus Haaland tu. Haaland dalam game ni kalau hang nak tahu, dia telah buat sentuhan bola lagi kurang daripada Ederson tau. Nampak betapa solidnya defense pasukan Real Madrid untuk jaga dia. Lagi-lagi Rudiger lah. Dan dalam game ni obviously pasukan Real Madrid banyak serang belah kiri, menggunakan pemain sangat-sangat berbakat iaitu Vinicius Junior tambahan Camavinga pula. Camavinga bagi aku dalam game ni man of the match lah. Walaupun man of the match dapat kat De Bruyne lah, tapi bagi aku man of the match dalam game ni adalah Camavinga. Memang solid gila tau. Dia dengan Vini saling bertukar position. Dan kadang-kadang kalau dia nak naik attack sekali dengan Vini, Modric akan cover dia, dia akan naik atas. Dia ni tenang bila pegang bola, footwork dia bagus. Lepas tu dia ni kerah pula. Kan sebab dia ni memang main kat midfield, so memang dia ni kerah lah. Dalam game ni Camavinga telah menang paling banyak 2 dalam game ni, iaitu 9. Vinicius Junior memang botol Kyle Walker lah. Tapi bagi aku Kyle Walker buat kerja sangat bagus juga. Sebab nampak Vinicius ni kadang-kadang dia ni gagal untuk makan Kyle Walker, sampai dia ni terpaksa masuk ke bahagian tengah untuk lari daripada Walker. Banyak kali jugalah dia buat. Dan aku rasa Kyle Walker patut dipuji lah dalam game ni. Walaupun kena rainbow flick dengan Vinicius Junior, tapi kira okey lah tu. Untuk pasukan Manchester City pula, aku memang nak puji gila dengan permainan mereka dan juga mentality mereka sekali. Sebab mereka dah ketinggalan 1-0. Hang dapat nampak mereka ni down dalam masa yang lama tau. Dan mereka ni patut berterima kasih kepada bahagian pertahanan mereka dan juga goalkeeper yang solid dalam game ni, sebab mereka ni tak bolos lebih daripada 1 gol. So dengan tak semena-mena dapat dekat Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne terus shoot untuk bagi gol untuk pasukan Manchester City. Dan game habis dengan keputusan 1-1. Aku rasa memang deserve result lah dalam game ni sebab kedua-dua pasukan main dengan cukup baik. Dan next game nanti lawan dekat Etihad pula. Ramai yang kata pasukan Manchester City akan belasah pasukan Real Madrid dekat Etihad nanti. Tapi kita tengoklah macam mana. Real Madrid ni kalau main dekat home away pun, kalau main dalam UCL, mereka main macam biasa je. Hang tengoklah Liverpool yang kebal dekat Anfield tu, mereka balu 5-2 macam tu je. So Manchester City tak boleh confident, tapi aku rasa still pasukan Manchester City berkelebihan sebab mereka main dekat tempat sendiri. Ramai yang kata Haaland tengah cah nak skor 100 gol nanti kat Etihad.
Kita tengok nanti macam mana. Dan sedikit kita nak pilih best 11 untuk semi final kali ni. Antara 4 pasukan ni lah AC Milan, Inter, Real Madrid dan juga pasukan Man City. Dekat goalkeeper aku rasa aku pilih Thibaut Courtois. Banyak gelasih yang dia buat. Antara pemain yang boleh challenge spot dia adalah Ederson. Maknan bolos 2 gol, Onana tak banyak dicabar dalam game ni. Defender pertama aku nak pilih Alessandro Bastoni daripada Inter Milan. Memang solid daripada segi bertahan. Bukan saja daripada segi bertahan, dan ni juga ball playing defender yang cukup bagus. Larikan bola ke atas, ketika attack dia pun join attack sekali. Walaupun ramai yang mengatakan Rudiger perform sebab dia berjaya kekang Erling Haaland, tapi aku rasa Ruben Dias buat kerja sangat bagus juga. Dia pun berjaya kekang Karim Benzema juga. Untuk right back aku ingat aku nak ambil Dani Carvajal, tapi disebabkan banyak sangat dia buat foul, referee tak bagi kad pula kan, bagi satu kad kuning je. Aku rasa aku pilih Kyle Walker lah. Walaupun banyak kena botol dengan Vinicius, tapi dia still memainkan permainan cukup bagus. Dekat left back, no doubt lah Camavinga. Senang tak cakap banyak. Defensive midfielder aku nak ambil Rodri daripada pasukan Manchester City. Memang solid dalam game ni. Center midfielder aku nak ambil Henrik Mkhitaryan. Dalam game Inter lawan pasukan AC Milan, memang dia boss dekat midfield. Attacking midfielder, no doubt sekali lagi Kevin De Bruyne. Winger left wing tak mau cakap banyak, ambil Vinicius Junior lah. Right wing aku rasa tak ada winger yang perform tau. Pilihan macam Rodrigo dekat Real Madrid kurang perform juga dalam game ni. Bernardo Silva pun banyak tenggelam dalam game ni. Permainan dia agak slow dalam game ni, slowkan tempo pasukan MC. Mesias pun dekat AC Milan aku rasa kurang bagus juga. Dekat Inter Milan pilihan Dumfries. So tak ada pilihan, aku rasa aku nak letak seorang lagi left wing yang perform, iaitu Jack Grealish. Kalau nak tahu, dalam perlawanan antara pasukan Man City dan juga pasukan Real Madrid, Jack Grealish adalah player yang create paling banyak chance dalam game tu, iaitu 6 chance. Untuk striker tengah, aku pilih Edin Dzeko daripada pasukan Inter Milan. Bukan sebab dia skor 1 gol tu je, sebab memang dia perform daripada segi off the ball dan juga on the ball. So itulah best 11 pilihan Pala Bola Studio kat semifinal. Hampa rasa siapa lagi yang patut masuk dalam best 11 ni, hampa boleh komen kat bawah. So itulah video review UCL pada kali ini. Semifinal UCL akan berjalan juga pada awal pagi esok. Juventus lawan dengan MU dah tersingkir dah. Juventus lawan dengan pasukan Sevilla dan pasukan Roma lawan dengan pasukan Bayer Leverkusen. Apa prediction apa untuk dua game ni, apa boleh komen kat bawah. So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.